Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back. Welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress, okay? It's not good for your health. And it is a true story. So guys, mungkin untuk video kali ni korang ada tengok lain sikit aku punya setup kan. Actually, I am far from my house, but I'm home. Aku tak ada dekat rumah sebenarnya sekarang ni. Aku berada dekat kampung aku. And that is why korang tengok setup dekat belakang aku ni lain guys. But benda ni tak penting pun. Apa yang penting sekarang ni adalah cerita yang akan aku sampaikan dekat korang. So, let's go. Korang pernah dengar tak cerita pasal Nora Altakaka? Kepada korang yang dah tahu pasal cerita ni, memang dah tahulah kan cerita ni macam mana. Tetapi kepada korang yang belum tahu lagi siapa Nora Altakaka ni dan kenapa dengan dia ni, korang boleh je try search dekat Google and YouTube. Cerita dia ni kebelakangan ni memang sangat-sangat viral guys. Banyak content creator yang cerita pasal Nora Altakaka. Sebenarnya dia ni merupakan seorang penyanyi yang berbangsa Arab, di mana dia ni kira macam penyanyi yang selalu menyanyi dekat majlis-majlis perkahwinan lah. Tetapi kenapa pula dengan dia ni? Aku just nak ceritakan secara ringkasnya tentang kisah Nora Altakaka ni, di mana dia ni sebenarnya pernah pergi perform dekat depan bangsa-bangsa jin guys. Yes, jin. Nora ni sendiri pun tak tahu pada waktu tu yang dia dan kumpulan-kumpulan dia tengah buat persembahan dekat depan bangsa-bangsa jin. Nyanyi-nyanyi depan diorang sehinggalah dia dah mula rasa pelik tau pada waktu tu. So guys, cerita kali ni memang ada kaitan dengan cerita pasal Nora Altakaka ni. Tetapi yang kena kali ni pula adalah seorang artis yang bagi aku sangat-sangat famous dekat negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan even dekat Malaysia ni pun dia famous guys. Tak lain tak bukan, artis yang aku masukkan ini adalah Ari Lasso guys. Korang kenal tak dengan Ari Lasso ni? Okey, tak apa. Sekejap lagi aku akan cuba explain kat korang satu persatu. So just tengok video ni sampai habis. Okay? Macam biasa, my name is Gizri and this is The Story. Kepada sesiapa yang mungkin belum mengenali siapa Ari Lasso ni, siapa dia ni kan? Ari Lasso ni sebenarnya adalah merupakan seorang penyanyi di negara Indonesia. And kalau korang search dekat media sosial, dekat internet, memang banyak lagu-lagu dia yang top. Even lagu dia pun famous dekat dalam negara kita ni tau. Macam lagu Hampa. Korang pernah dengar tak? Macam mana lagu dia? Lebih kurang macam ni. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Cukup, okay? Aku just tolong nyanyikan, just in case korang mungkin familiar dengan lagu tu. Tu je. Selain tu, ada satu lagi lagu dia yang famous tau. Lagu dia berduet dengan BCL, Bunga Cinta Lestari. Aku tak tahulah nama lagu tu, korang boleh search sendiri. Dan aku tak nak nyanyi. Korang boleh search sendiri, okay? Kesimpulannya, si Ari Lasso ni memang seorang penyanyi yang bagi aku boleh dikatakan famous. And dia memang selalu dapat jemputan untuk menyanyi di sana dekat Indonesia. Even dekat Malaysia ni pun aku rasa dia pernah perform juga guys. Menurut Ari Lasso ni, kejadian mistik ni sebenarnya telah berlaku pada 17 tahun yang lepas. Lebih kurang dalam tahun 2005 macam tu guys. Pada waktu tu, si Ari Lasso ni dia telah mengikuti satu tour tau untuk membuat persembahan di beberapa tempat yang ada di dalam negara Indonesia tu. Kalau tak silap aku, dalam lingkungan 30 buah tempat pada waktu tu lah. So nak dijadikan cerita, apabila si Ari Lasso ni sampai dekat sebuah kota dekat area Indonesia tu, kira macam diorang dah tour dan sampailah dekat satu tempat ni, dan tempat tu taklah dijelaskan secara terperinci, tetapi penganjur konsert diorang time tu tiba-tiba je macam berpesan lah dekat si Ari Lasso and the gang ni bahawa bila time diorang ni perform nanti, maksudnya diorang akan buat persembahan dekat satu stadium tu tau. Kalau nampak ada di kalangan penonton yang berkelakuan pelik, yang berkelakuan aneh, mohon jangan dilayan. Itu apa yang organizer tu pesan lah dekat manager si Ari Lasso ni and tim-tim diorang pada waktu tu. Buat macam biasa je, jangan tegur,
jangan layan. Lepas tu diorang ni ya je kan lah pada waktu tu. Okey. Walaupun sebenarnya diorang nampak agak pelik pesanan organizer tu. And one more thing, ada satu lagi perkara yang pelik yang dipesan oleh organizer event tu. Organizer tu cakap lepas je diorang ni perform nanti, habis je apa semua kan, bila sampai dekat hotel, bila balik tu, organizer tu pesan supaya mereka jangan mandi. Aish, kenapa pula kan? Kenapa tak boleh mandi? Korang sendiri pun boleh fikir, lepas buat persembahan menyanyi, banging sana, banging sini, mestilah kita berpeluh kan? Kalau tak mandi, badan kita mesti akan rasa melekit, kita akan rasa tak selesa bila kita nak tidur. Pelik-pelik je kan syarat organizer ni. Lepas dia orang bincang pasal isu ni, tak apalah, macam ni lah, kita wakilkan seorang yang jangan mandi. Dia orang cakap macam tu, which is Ari Lasso punya manager tau pada waktu tu. Dia ni nanti bila habis je event tu, tak perlu mandi sebab dia tak perform, kira dia taklah berpeluh sangat. So lepas tu kira settle lah benda ni time tu. Dan bila tiba hari konsert Ari Lasso and the band pada waktu tu, memang grand gila guys. Okay, memang happening gila. Dianggarkan yang hadir pada konsert dia pada malam tu lebih kurang dalam 15,000 orang tau. Senang cerita berbelas-belas ribu lah. Ari Lasso and the band ni bila tengok macam tu, apa lagi guys, dia orang rasa kagum lah. Impressive sebab ramai kan, makin semangat lah dia orang perform time tu. Yelah, orang ramai tengok, mana tak semangat guys, mestilah dia orang semangat perform. Lepas je beberapa lagu yang dia orang nyanyi pada waktu tu, dia pun relax kejap tau. Macam biasalah ambil nafas sebelum dia orang sambung perform balik. Tapi guys, time dia tengah macam minum air dekat tepi stage tu, Ari Lasso ni, dia perasan yang most of the audience yang ada pada malam tu terus menari tau. Walaupun time tu tengah break. Okay, dia pun fikir dalam hati, wah, hebat diorang ya, masih lagi tak berhenti menari. Diorang ni mungkin enjoy kot dengan persembahan aku. Lebih kurang macam tu lah apa yang si Ari Lasso ni fikir time tu. Sebab dia memang lihat dengan mata dia sendiri dalam keadaan waktu tu penonton-penonton ni terus menari tau. Tapi macam biasalah, atas stage tu pemandangan dia macam tak clear sangat tau. Biasalah kena spotlight kan, memang spotlight time tu memang memancar kat diorang atas stage tu. So dekat bawah tu si Ari Lasso ni nampak macam sama-sama sikit, tapi dia nampaklah juga gerakan diorang dekat bawah tu. Lepas je si Ari Lasso and the band ni perform time tu, kira nak sampai ke penghujung konsert tu lah, si Ari Lasso ni perasan yang penonton-penonton dekat bawah tu terus menari tanpa henti guys. Masih lagi menari dengan semangat, dengan gaya-gaya yang sangat pelik. Ni macam apa yang si Ari Lasso cakap lah pada waktu tu. So bila diorang dah habis, si Ari Lasso ni macam biasa, thank you guys, thank you for coming down. Lebih kurang macam tu lah dia cakap dekat penonton-penonton kat bawah tu, untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang hadir pada waktu tu. Dan lepas je dia settle apa semua ni, dia pun terus balik. Okey, dalam perjalanan balik ni, tim-tim diorang ni terus masuk ke dalam kereta tau, dekat belakang stage tu. Dan untuk pengetahuan korang, pintu masuk ke dalam stadium yang diorang perform time tu ada satu je tau. Maksudnya entrance untuk tim Ari Lasso dan juga penonton-penonton yang hadir ada satu je, bukan dua, bukan tiga, just satu je. Dan time si Ari Lasso ni nak gerak masuk ke dalam kereta, dia ni masih lagi dapat tengok keadaan penonton-penonton dekat bawah tu. Tetapi guys, penonton-penonton yang lebih kurang dalam 15,000 orang time diorang perform tadi tu, bila si Ari Lasso ni dah nak masuk ke dalam kereta, macam dah tak ada dah, hilang guys. Walhal baru je 2 minit tau, masih lagi ada sebenarnya, tapi jumlah tu taklah seramai 15,000 orang seperti time dia tengah perform tadi tu. Mungkin dalam lebih kurang 100 lebih orang macam tu je. Dan si Ari Lasso ni anggap yang kesemua mereka tadi tu dah ada dekat luar stadium. Mungkin dia orang tengah lepak ke dekat luar stadium tu, mungkin lah. Tetapi selepas je si Ari Lasso ni keluar dari stadium tu, korang nak tahu tak, suasana dekat luar stadium tadi tu sunyi sepi guys, lengang, tak ada orang. Masihlah ada lagi beberapa orang dalam ratusan orang, tapi jumlah tu memang tak seramai berbelas ribu time diorang tengah perform tadi tu. Kalau difikirkan secara logik, okay, pekarangan stadium tu tadi still akan penuh guys. Jalan akan jam sebab orang dah mula berpusu-pusu nak balik kan. Tapi apa yang si Ari Lasso ni cakap, suasana dekat luar tu memang lengang, memang sunyi. Takkanlah penonton-penonton semua tadi tu terus hilang macam tu je. Paling-paling pun ambil masa lah juga kalau diorang nak balik kan, jadi sunyi macam tu. Lagipun pintu masuk untuk ke stadium tu memang satu je, tak ada pintu lain. So si Ari Lasso ni terus confused bila memikirkan tentang ni.
Sangat-sangat pelik guys. Sesampainya si Ari Lasso ni dekat hotel diorang, mungkin lepas diorang makan ke apa semua kan, diorang memang tak mandi guys, walaupun diorang berpeluh. Aku tak boleh bayangkan lah dengan keadaan badan peluh macam tu. Confirm melekit lah. Tapi dah benda ni yang penganjur tadi awal-awal pesan, dah lah keadaan dekat stadium tadi tu memang dah pelik. So diorang pun decide tukar baju and then terus tidur. Akan tetapi ada tapinya guys, pengurus diorang pula yang pergi mandi tau. So kira dia ni dah melanggar pantang larang yang telah dipesan oleh penganjur awal-awal tadi itulah. And then tak lama je selepas tu, salah seorang kru Ari Lasso ni nak pergi beli rokok tau dekat kedai yang dekat area hotel luar tu. Dengan tiba-tiba guys, time dia keluar nak beli rokok tu, time tu juga dia telah dilanggar oleh kereta and kru tadi tu patah tangan. Tak lama tau, lebih kurang 5 minit je lepas pengurus diorang tu mandi. So diorang dekat situ terus berfikir balik tentang pesanan penganjur sebelum ni. Adakah benda ni terjadi disebabkan pengurus tu telah melanggar pantang larang, ataupun benda ni terjadi secara kebetulan? So guys, apa pendapat korang tentang cerita si Ari Lasso ni? Banyak persoalan sebenarnya. Siapa yang ramai-ramai pergi tengok konsert Ari Lasso ni dekat stadium tu? Jin ataupun manusia? Dan kalau manusia, macam mana diorang boleh terus lenyap sekelip mata macam tu? And kalau jin, maksudnya si Ari Lasso ni dia perform depan diorang lah kan? Wish, pisang mat. Dan macam mana pula tentang pantang larang tadi tu? Adakah yang terjadi terhadap salah seorang kru diorang tadi tu adalah disebabkan pengurus diorang yang telah melanggar pantang larang, ataupun benda ni terjadi secara kebetulan? Aku sendiri pun tak tahu. Wallahualam. Okey, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis, dan aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much guys. So hit the like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.